Okey, so last class kita dah masuk dah topik ungkapan algebra. Kita dah masuk dah topik ungkapan algebra. So, saya ada bagi homework kan hari tu. Okey, sebelum tu saya akan tengok balik macam mana ungkapan algebra ni dulu. Saya akan tengok semula lah. Okay, saya tunjuk semula macam mana apa itu ungkapan algebra, apa itu ungkapan algebra tu macam mana, kena ada apa, okey. So, pertama sekali dalam tajuk ni ungkapan algebra, okay, kita kena tahu dia pasal pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu dia macam kita wakilkan sebagai huruf. Yang tu dipanggil pemboleh ubah. 3X, X ke Y ke P, Q, A, B, C, huruf lah A sampai Z, tak kisah huruf apa. So yang tu kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okay, yang tu kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okay, so pemboleh ubah ni dalam buku fokus awak lah ni. Pemboleh ubah merupakan kuantiti yang belum diketahui nilainya. Jadi pemboleh ubah ni terbahagi kepada dua, iaitu nilai yang tetap dan nilai yang berubah. Nilai yang tetap dengan nilai yang berubah. So nilai yang tetap tu ialah sentiasa sama pada sebarang masa. Nilai yang tetap itu ialah sentiasa sama pada sebarang masa. Maksudnya, dia tu macam, kan awak belajar sains kan? Belajar sains, pemboleh ubah. Ada pemboleh ubah yang tetap, ada pemboleh ubah bertindak balas, ada pemboleh ubah dimanipulasi kan? Okey, jadi kalau yang nilai yang tetap tu kita kira sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan lah kan? Dimalarkan, betul tak? Yang sama. Saya pun tak ingat bahasa sains ni. Dimalarkan kata silap saya. Yang apa kalau bahasa Inggerisnya fixed variable. Tetap. Pemboleh ubah tetap. Mungkin nama tetap je lah kot. Okey, so pemboleh ubah tu kita ada nilai yang tetap sentiasa sama dalam sebarang masa. Kedua, nilai yang berubah tu berubah mengikut masa. Berubah mengikut masa. So tak pastilah dia ni macam mana, dia berubah macam mana. Okey, so contohnya soal nombor 2 ni. Dia bagi nombor 2 ni kan. Pemboleh ubah dalam satu situasi boleh diwakili dengan huruf yang sesuai. Tak kisah huruf apa. Contoh macam jarak di antara rumah Darren dengan sekolahnya ialah di kilometer. Jarak di antara rumah Darren dengan sekolahnya ialah di kilometer. So dekat sini dia kata di. Di tu pemboleh ubah. Betul sebab dia huruf kan. Di tu betul lah pemboleh ubah. Tapi kita nak tahu nilai yang tetap ke nilai yang berubah. Okey. So yang ni kita panggil sebagai nilai yang tetap. Sebab jarak antara rumah Darren ni dengan sekolahnya adalah tetap. Tak berubah lah. Jarak ni, jarak dia tak berubah. Kalau kita kata macam apa? Masa yang diambil oleh Darren dari rumah ke sekolah. Yang tu boleh berubah lah. Sebab masa mungkin dia hari ni dia laju sikit, hari ni dia slow sikit, hari ni dia pergi dengan kereta, hari tu yang dia pergi jalan kaki. Jadi yang tu berubah. Kalau macam jarak ni, kiranya dia nilai yang tetap. Sebab jarak rumah Darren dengan sekolah tu tetaplah tak berubah. Takkan rumah nak bergerak-gerak kan? So tetap. Okey, B contoh kedua. Keuntungan sebuah kedai runcit ialah RMX sebulan. Jadi, X ni ialah pemboleh ubah. X ni ialah pemboleh ubah. Kenapa dia gelap sekejap? Okey, keuntungan X sebuah kedai runcit ialah RMX sebulan. Jadi X ni ialah pemboleh ubah lah. Okey, yang mempunyai nilai yang berubah kerana keuntungan bulanan kedai runcit bergantung pada jualan
setiap bulan. Jadi nilai yang berubah sebab dia kata keuntungan kan. X tu keuntungan. Jadi keuntungan boleh jadi berubah, boleh jadi sama, boleh jadi berubah lah. Macam bulan ni okey ada untung. Bulan kedua untung banyak. Bulan ketiga untung sikit. Bulan 4 rugi. So dia tu keuntungan dia boleh jadi berubah-ubah. Okey. So kita tahu macam tu lah. Okey, kalau ketinggian Ravi ialah YCM. Ketinggian Ravi ialah YCM. Jadi kalau tinggi ni samalah pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang berubah sebab ketinggian Ravi ni berubah mengikut peringkat umurnya. Semakin dia semakin besar, semakin meningkat umurnya, maka semakin tinggilah dia kan. Jadi nilai itu pun jadi berubah. Okey, jelas sampai situ? Okey, contoh satu, wakilkan pemboleh ubah dalam setiap situasi yang berikut dengan menggunakan huruf yang sesuai. Jap. Nampak tak saya share skrin sekarang? Tak. Oh, tak nampak. Sekejap ya. Okey, awak boleh buka juga buku awak sendiri, muka surat 66. Okey, contoh yang pertama. Wakilkan pemboleh ubah dalam setiap situasi yang berikut dengan menggunakan huruf yang sesuai. Okey. Farhana menternak beberapa ekor lembu di ladangnya. Jadi Farhana menternak beberapa ekor lembu di ladangnya. Jadi berapa ekor lembu? Tak tahu kan? So yang tu kita wakilkan sebagai pemboleh ubah. Nak bagi pemboleh ubah apa? Tak kisahlah. Kalau sini dia bagi N. Awak nak letak selain N pun boleh. Nak letak P ke, Q ke, A, B, C ke, X, Y, Z ke, tak kisah. So dia bagi N lah. Dia bagi N kan. So N ni mewakili bilangan lembu yang diternak oleh Farhana. N tu lah dia letak sebagai N. Farhana ni menternak N ekor lembu di ladangnya. Okey, B. Setiap pagi, Wong bersenam di padang untuk beberapa minit. Okey, berapa minit? Tak tahu kan? Letaklah sebagai X ke. Jadi, X tu ialah masa yang diambil oleh Wong untuk bersenam. Berapa minit? Tak tahu. So, letak pemboleh ubah sebagai X ke. X ialah masa yang diambil oleh Wong untuk bersenam di padang setiap pagi. Okey, C. Kadar denyutan nadi Shan selepas larian maraton. Kadar denyutan nadi Shan selepas larian maraton. Berapa kadar dia? So tak tahu kan? Letaklah sebagai Q ke, K ke. So K tu mewakili kadar denyutan nadi Shan selepas larian maraton. Okey. Boleh sampai situ. Contoh yang kedua,
Tentukan sama ada pemboleh ubah dalam setiap situasi yang berikut mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Kita nak tahu tetap ke berubah? So berikan sebab. Okey, tinggi gunung itu ialah H meter. Tinggi gunung berubah-ubah tak? Tak mestilah tak berubah kan? So H tu ialah pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang tetap kerana bagi sebab tinggi gunung adalah sentiasa tetap gunung kan. Takkan nak ubah-ubah, bukan orang. Okey, B. Jumlah jisim buah-buahan yang dihasilkan dari sebuah ladang pada setiap tahun ialah J. Jumlah jisim buah-buahan. Jumlah jisim buah-buahan yang dihasilkan dari sebuah ladang pada setiap tahun ialah J. Okey. Jadi jisim buah-buahan. Berapa banyak berat jisim buah-buahan tu yang dihasilkan setiap tahun? Katakanlah tahun ni betik ada berapa buah. Tahun depan betik kurang, manggis pula banyak. Jadi benda tu jumlah jisim buah-buahan jadinya berubah-ubah kan. So J ialah pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang berubah. Kerana jumlah jisim buah-buahan yang diperoleh adalah berlainan pada setiap tahun. Boleh faham situ? Okey, untuk ungkapan algebra, ini yang awak kena tahulah. Okey, menerbitkan ungkapan algebra untuk mewakilkan suatu situasi. Sebutan algebra ni yang kita duk buat tu adalah sebutan-sebutan algebra. Sebutan algebra ialah nombor atau hasil darab suatu nombor dengan satu atau lebih pemboleh ubah. Macam yang saya bagi tahu minggu lepas. Okey, sebutan algebra atau ungkapan algebra, dia ada pemboleh ubah sahaja, ataupun nombor sahaja, ataupun gabungan dua-dua, nombor dan pemboleh ubah. Boleh kata huruf saja, boleh kata nombor saja, boleh kata gabung dua-dua. 4XY ke 0.5, gabung dua-dua, nombor dan pemboleh ubah. Pemboleh ubah tak kisahlah satu ke dua ke, kuasa dua ke, kuasa satu ke, tak kisah. So yang tu adalah ungkapan algebra. Sebutan algebra. Okey, kalau ungkapan algebra tu pula, ungkapan algebra ni dia terdiri daripada satu algebra, satu sebutan algebra, macam yang kita buat tadi. Ni kan. Ni kita panggil sebutan algebra pun boleh. Ungkapan algebra pun boleh. Sebutan boleh, ungkapan algebra pun boleh. Sebab ungkapan algebra ialah satu sebutan algebra. Bolehlah. Atau gabungan dua atau lebih. Dua atau lebih sebutan algebra. Macam mana? Kiranya dia gabung dengan operasi tambah atau tolak. Macam contoh, dia ambil yang ni 4XY tambah 5. Dia adalah X tambah 3. X tolak 3. 5XY per 3. Tolak 3. Tolak 3. Tambah dengan tolak. So yang tu jadi 2. Ataupun 3 pun boleh. X tambah 3 tolak Y. Jadi gabungan 2 atau lebih sebutan algebra. Ini contoh situasi dan ungkapan algebra yang dia bagi. Situasi yang pertama, pemboleh ubah X ditambah dengan nilai K. Maksudnya K ni tambah dengan X. Ataupun X tambah K. Pemboleh ubah X ditambah dengan nilai K. Jadi ungkapan algebra ialah X tambah K. Okey, untuk ungkapan algebra tak ada sama dengan ungkapan algebra tak ada sama dengan. Tak boleh buat sama dengan lah. X tambah K saja, X tambah 2K, 10 tolak XY. Okey, kalau yang kedua ni,
pun boleh ubah X ditambah dengan dua kali nilai K. 2 kali nilai K. So 2K. X tambah 2K. Lepas tu 10 ditolak dengan hasil darab pemboleh ubah X dengan pemboleh ubah Y. Okey. Yang ni 10 ditolak dengan. 10 tolak apa? Hasil darab X dengan Y. Darab X darab Y dapat XY. Lepas tu 10 tolak XY. Okey, boleh. Kalau boleh bagi emoji. Okey, contoh yang ketiga. Okey, sini tulis Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi. Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang berikut. Okey, tolak 5 daripada 2 kali X. Okey, tolak 5 daripada. Apa yang tolak 5? 2 kali X. 2 kali X ataupun 2 darab X. 2 darab X, kita dapat 2X tolak 5. Okey, boleh. Yang kedua, tinggi Raman ialah X cm, manakala tinggi Li ialah H cm. Okay, Raman X, Li H. Nyatakan beza tinggi dalam cm antara Raman dengan Li. Beza tinggi, apa maksud dia? Kalau jumpa perkataan beza, apa dia? Kena buat apa? Nampak je beza mesti tolak kan? Okey, tolak. Jadi sama ada Raman tolak Li ataupun Li tolak Raman. Tak kisah. Okey, X tolak H ataupun H tolak X. So itulah situasi dia ungkapan algebra. Tengok ni cara dia buat ni. 2X tolak 5, X tolak H. Tak ada sama dengan kan? Tak ada sama dengan. Sebab ungkapan algebra tu memang tak ada sama dengan. Nombor 4, sebuah syarikat pemaju perumahan ingin membina 60 unit rumah model A dan 95 unit rumah model B. Diberi luas rumah model dan luas rumah model A dan model B masing-masing ialah X meter kuasa 2 dan berapa kat sini? Dan Y. Dan Y. Y meter kuasa 2. Berapakah luas tanah yang diperlukan? Berapakah luas tanah yang diperlukan? Okey, macam mana kita nak cari luas? Macam mana nak cari luas? Luas ialah panjang darab lebar kan? Panjang darab lebar. Tu luas. Okey, so panjang darab lebar. Model A dia nak buat 60 rumah. Model B 95. Lepas tu luas satu buah rumah A ialah X. Luas rumah satu rumah B ialah Y. So berapa yang diperlukan? Berapa luas tanah yang diperlukan? Kalau luas tanah A, satu rumah ialah X. Kalau 60 rumah, 60X. Boleh. Satu rumah ialah X. Kalau 60 rumah, kiranya 60X lah luas dia. Lepas tu model B pun sama. Satu rumah ialah Y. Kalau 95 unit rumah, kiranya 95 Y. Lepas tu dia nak berapakah luas tanah? Okay, tambah 2 tu. 60X tambah 95 Y.
Okey, boleh. Lepas tu kita nak menentukan nilai ungkapan algebra. Menentukan nilai ungkapan algebra. Okey, saya dah masuk dah juga yang ni minggu lepas. Macam mana kita nak cari nilai ungkapan algebra? Contohnya dia bagi 3x tolak y per 2 tambah 1 apabila dia bagi satu ungkapan algebra. Lepas tu dia bagi x berapa, y berapa. Okey. So kalau soalan macam ni, awak tukar je lah. Tukar yang mana? Yang ni. X yang ni tukar kepada 5. Dan y per 2 ni, y yang atas ni kita tukar kepada 8. Tengok kepada penyelesaian dia. Ni persamaan. Yang ni persamaan ni dia tulis balik. Lepas tu X tu dia ganti dengan 5. Okey. Dia ganti tu kiranya dia kena buat kurungan lah. Kurungan. Sebab 3X tu maksudnya 3 darab X. Okey. 3 darab X. So kita tulis 3 kurungan 5. Tutup kurungan. Lepas tu Y. Okey. Y tu kita ganti dengan 8 per 2 tambah 1. Jadi yang ni kita kira lah. 3 darab 5, 15. 8 per 2, 4 tambah 1. So kira 15 tolak 4, 13. 11 kan. Tambah 1, 12. B pun sama. 3X, 3 darab 2. Gantikan X dengan 2. Lepas tu Y, gantikan dengan negatif 4. Negatif 4 per 2 tambah 1. Jadi 3 darab 2, 6. Negatif 4 darab 2. Okey, untuk soalan yang ni. Yang B ni kan, ramai juga yang salah buat yang ni. Yang soalan homework tu ramai yang salah. Kalau soalan yang lebih kurang macam ni. Tengok ya. Okey, 3X. 3X tolak Y per 2 tambah 1. Okey, 3 tu kita ganti dengan 2. Tolak negatif 4 per 2 tambah 1. Okey, 3 darab 2, 6. Lepas tu tolak negatif 4 per 2. Dapat negatif 2 kan. Lepas tu tambah dengan 1. Yang ni ramai yang tak tahu macam mana nak buat. Negatif 2 kali. Okey. Hari tu kita dah buat dah. Macam mana operasi darab kan. Operasi darab. Contohnya 2 darab dengan negatif 3. Macam mana 2 darab negatif 3? Seorang bagi jawapan 2 darab negatif 3. Negatif 6. Okey, negatif 6. 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Kalau negatif 2 darab negatif 3, sama tak? Siapa tahu jawapan negatif 2 darab negatif 3? Hanif? 6. Okey, dapat 6 kan? Positif 6. Okey, sama juga kalau kita ada
Ini apa? Negatif darab dengan negatif 2. Kalau dia tak tulis tu maksudnya 1 lah awak. Negatif darab negatif 2. So dia jadi 1 darab 2, 2. Jadi positif 2. Jadi, okey, kalau dia tak tulis tu maksudnya 1. Contohnya kita ada negatif darab 3. So negatif 3. Negatif darab negatif 4. So dapat 4. Kalau macam tambah negatif 3. Tambah negatif 3. So maksudnya 1 jugalah. Kalau beza simbol macam yang ni beza simbol. Negatif jumpa positif. So dapat negatif. Negatif jumpa negatif, positif. Positif jumpa negatif, negatif. Positif jumpa positif 5 contoh. So 5 positif. Kalau beza simbol dapat negatif. Kalau sama simbol dapat positif. Tak kisahlah dia tulis ada nombor ke tak kat sini. Kalau dia buat negatif 2 darab negatif 4. So 2 darab 4, 8. Kalau negatif 2 lah. Kat sini dia tak tulis. Maksudnya 1. 1 darab 4. So 4. Lepas tu negatif darab negatif, positif. Okey, so 6 tolak negatif 2 tambah 1. Yang ni dia akan jadi 6 tambah 2 tambah 1 lah. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 1, 9. So betul lah kan? Sama kan? So dah dapat sama. Ni sama dengan yang ni. Sama. Boleh faham? Contoh 6. Sebuah kereta boleh memuatkan 5 orang dan sebuah van boleh memuatkan 8 orang. Berapakah jumlah bilangan penumpang yang dapat dimuatkan dalam M buah kereta dan N buah van? Okey, baca balik. Kereta 5 orang. Van 8 orang. Van 5 orang, van 8 orang. Lepas tu dia kata jumlah bilangan penumpang oleh M buah kereta. Ni maksudnya bilangan kereta. Bilangan kereta ada M. Bilangan van ada N. Jadi, okey, berapa jumlah bilangan semua? Satu kereta 5 orang. Okey, satu kereta 5 orang. Jadi kalau M buah kereta, M kereta kiranya berapa orang? 5 darab dengan M kan? So dia jadi 5M. Satu kereta 5 orang. M kereta 5 darab M. Okey, so van pula. Satu van ada 8 orang. Satu van ada 8 orang. Lepas tu ada berapa van? N van. Jadi kita nak tahu bilangan orang, 8 darab dengan N. 8N. 8N orang. Jadi dia nak apa? Soalan dia, berapakah jumlah hasil
berapakah jumlah bilangan penumpang? So jumlah bilangan 5M tambah 8N. Boleh? Okey, B. Jika M sama dengan 4 dan N sama dengan 7, tentukan bilangan penumpang. So yang ni tak ada masalah lah. Kita daripada A kita dah dapat dah ungkapan algebra tu. Kemudian kita nak tahu bilangan penumpang soalan B, kita ganti je lah. Kita ganti M dibagi 4, N dibagi 7. So awak gantikan 5 darab 4 tambah dengan 8 darab dengan 7. Okey, 5 darab 4, 20. 8 darab 7, 56. So dapat 76. Okey, kita pergi kepada soalan homework. Okey, soalan homework. Tentukan hasil darab X dan Y kepada 5. Tentukan tambah hasil darab. Tambah hasil darab. Okey, tambah hasil darab yang ni tambah dengan 5. Hasil darab X, Y. Macam mana X darab Y? Cara kita tulis tu. X darab Y kan? So kita tulis sebagai X, Y lah. Okey, X, Y. Dia darab, dia jadi X, Y. Betul dah siapa buat X darab Y. Cuma kita tulis sebagai kita letak sekali. Kalau darab, kita letak sekali. Kalau tambah janganlah. Kalau tambah jangan. Kalau darab boleh letak sekali nombor dia. X, Y. Okey, tambah dengan 5. Nombor 2, tolak H daripada 9. Tolak H daripada 9 dan kemudian bahagi dengan K. Yang ni okey, yang ni kemudian. So kita buat yang ni dulu. Tolak H daripada. Maksudnya 9 tolak H lah kan. Tolak H daripada 9. 9 yang tolak H. Okey, 9 tolak H. Dan kemudian kita bahagi dengan K. Okey, so 9 tolak H bahagi dengan K. Okey, betul. Tapi awak kena buat kurungan lah. Kita buat kurungan sebab kita nak selesaikan 9 tolak H dulu. Baru kita bahagi dengan K. Kalau kita buat macam ni, 9 tolak H bahagi K, awak belajar dulu kan. Kita kalau nak selesaikan, kalau kita ada tambah tolak, darab bahagi, kita kena buat bahagi dulu kan. So maksudnya yang ni awak selesaikan yang ni dulu. Lepas tu baru 9 tolak. Kalau macam tu salah. Sebab sekarang ni kita nak soalan ni dia nak 9 tolak H dulu. Kemudian baru bahagi dengan K. Sebab tu kita buat bracket dulu. Kalau kita tak buat bracket, dia jadi H bahagi K dulu. Baru 9 tolak. Okey, jelas kat situ. Ataupun cara tulis lagi, 9 tolak H bahagi K maksudnya per K. Per K. Tak kisahlah yang mana. Yang first ni pun boleh. Yang bawah ni pun boleh. Itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Jisim Sofian ialah M kilogram dan jisim Johan, Sofian M kilogram. Jisim Johan ialah 7 kilogram lebih daripada Sofian.
Sofian berapa? M. Okey, Sofian ialah M. Johan berapa? 7 kilo lebih daripada Sofian. Sofian M. So, Johan macam mana Johan? Johan tu maksudnya 7 tambah M kan? Itu jisim Johan. Johan tu 7 tambah M. 7 kilo lebih daripada Sofian. So, kita nak tahu jisim Johan, 7 tambah M. Okey, lepas tu dia nak purata. Apa maksud purata? Pernah dengar tak perkataan purata ni? Contoh, awak macam awak ada duit RM4, kawan awak ada RM2. So, nak bahagi sama rata. Buat macam mana? Contoh kan, contoh. Saya ada RM4. Okey, kawan saya ada RM2. Lepas tu, macam mana saya nak bahagikan sama rata? Itu maksud purata. Bahagi sama rata saya dan kawan saya. Saya buat macam mana? Saya ada RM4, kawan saya ada RM2. Bahagi sama rata. Agak-agak seorang tu, saya seorang tu dapat berapa? Mesti korang nampak kan? Saya akan dapat berapa? Tahu tak? RM3 lah kan? Macam mana dapat RM3 tu? Saya ada RM4. Kawan saya RM2. So nak bahagi sama rata. Okeylah, kiranya nak bahagi sama rata, saya kena bagi dekat kawan saya RM1. So maksudnya macam mana tu dapat 3 tu? Okey, jadi untuk dapat purata, saya ada RM4. Kawan ada RM2. So seorang tu kena dapat RM3 baru sama rata. Okey, so saya buat, saya dan kawan saya tambah jadi 6. Lepas tu, bahagilah 2 orang. RM6 bahagi 2 orang. So, seorang akan dapatlah RM3. Sama rata dah lah kan? Maksudnya, kalau kita nak bahagi sama rata, kita tambah dan bahagi berapa orang kita nak. Kita tambah dan bahagi. So, sama juga dengan soalan purata. Purata tu maksudnya sama rata. Kita tambah, lepas tu kita bahagi dengan berapa orang kita ada. Ni Sofian dengan Johan. Hitung purata jisim mereka. Jadi, okey, Sofian ada M. Johan ada 7 tambah M. Itu berat dia. Okey, lepas tu purata. Bahagi dengan berapa orang? 2 orang. So, dia jadi macam ni lah. Okey, so kita tulis M tambah M. M tambah M. Jadi ada berapa M? 2M. Okey. Ada 2M. 2M tambah 7 per dengan 2. Nombor 4. Puan Zarina membeli emas dengan harga RM4W. Puan Zarina membeli emas dengan harga RM4W. 5 tahun kemudian, dia jual balik emas tu dengan keuntungan P%. Dengan keuntungan, dia jual balik P%. So, berapakah keuntungan? Berapa untung dia? Okey, so ni lah untung dia. P% lah untung dia. P% lah untung dia. Tapi macam mana kita nak tulis tu? Okey, so untung dia ialah P%, maksudnya P per 100. P per 100. Daripada mana? Darab dengan 4W. Harga dia 4W. So P per 100 darab dengan 4W. Baru kita dapat keuntungan dia. So P 4PW kita darab, kita dapat jawapan macam ni. 4PW per 100.
So kalau darab lah. Okey, boleh. Okey, jangan risau soalan ni tak banyak. Soalan yang berkaitan situasi tak banyak. Tapi awak kena tahu macam mana kita nak buat. Yang soalan banyak tu, soalan yang kira-kira macam ni lah. Contoh soalan kira-kira yang macam ni. Awak tengok ni contoh, dia dah bagi dah contoh. 3R tolak PS tolak 8. So kalau P2, R5, S negatif 3. So ganti je lah. Ganti dalam nombor tu buat kurungan. Sebab dia ni darab. So kalau darab buat kurungan. Lepas tu kira dapat jawapan. Okey, nombor 1. Kalau yang salah pastikan buat pembetulan. Nombor 1, negatif 2X tambah 5Y. Okey, saya ganti terus. Negatif 2, X ialah 3 tambah 5, Y ialah negatif 1 tolak 7. Okey, sampai sini boleh. Make sure faham sampai sini dulu. Cara kita nak ganti dulu. Lepas tu, faham yang tu baru boleh kita buat darab. Nak darab yang mana? Ni kalau siapa yang rasa saya laju bagi tahu. Okey. Kalau tak berani nak buka mic, okey PM WhatsApp. Negatif 2 darab dengan 3. Ni maksud dia darab. Negatif 2 darab 3. Macam yang tadi. Negatif dan positif. So dapat negatif. 2 darab 3 dapat 6. Negatif 6. Okey. Tambah 5 darab negatif 1. Kalau kurungan maksudnya darab. Okey. Kalau kurungan maksudnya darab. Janganlah awak buat 5 tolak 1. Salah. 5 tolak 1 salah. 5 darab negatif 1 betul. 5 darab negatif 1. So kita dapat negatif 5. 1 darab 5. 5. Tambah darab tolak. So tolak. Lepas tu tolak 7. So negatif 6 tolak 5 tolak 7. Ni kena kira lah ni. Kena tahulah macam mana nak tolak. Ingat lagi. Negatif 6. Hutang 6. Hutang lagi 5. Hutang lagi 7. So jumlah hutang yang awak ada masih berhutang lah kan. Masih berhutang. Negatif lah. Negatif berapa? Negatif berapa? 6 tambah 5 tambah 7. 11 tambah 7. 18. Negatif 18. Okey, nombor 2. Nombor 2, 4M. M tu negatif 2. So negatif 2. Tolak 3 tambah N tu 1/3. Tambah 6 darab dengan 1/3. Okey, jadi 4 tolak 2 salah. Okey, 4 tolak 2 salah. Dia kena 4 darab negatif 2. 4 darab negatif 2. So, sini positif, sini negatif. So, dia dapat negatif. Okey. Kalau tak sama simbol, okey, positif jumpa negatif, dapat negatif. Kemudian 4 darab 2, 8. 4 darab 2, 8. Okey, tolak 3 tambah dengan, ni macam mana? 6 darab 1/3.
6 darab 1/3. Okey. So yang ni awak nak tekan kalkulator pun boleh. Ataupun okey, ni sini darab kan. Kalau darab macam ni, sini ni kiranya 6 ni nombor bulat. Dia macam 6 ataupun 6/1 lah kan. Kiranya 6 ni dekat atas. Okey, yang ni pula 1/3. 3 tu kat bawah. So kalau atas dan bawah kita boleh potong lah. Potong macam mana? 3 boleh bahagi 3. 1. 6 pun bahagi dengan 3 jugalah. Kalau sini bahagi 3, 6 pun bahagi 3. Dapat 2. So 2/1, 1/1. So kita dapat 2 je lah. Tambah 2. Kalau tak boleh tekan kalkulator tak apa. 6 darab 1/3. Okey, negatif 8 tolak 3 tambah 2. Hutang 8. Hutang lagi 3. Lepas tu bayar RM2. Tinggal berapa? Hutang 8. Hutang lagi 3. Kat situ kiranya bertambah hutang tu negatif 11 kan. Bertambah hutang awak. So negatif 11. Negatif 11. Tambah 2. Bayar 2. Bayar 2. So kurang dah hutang kan. Negatif 11. Jadi negatif 9 hutang awak sekarang ni. Hutang negatif 9. Hutang 9. Negatif 9. Okey, faham? Faham tak saya guna konsep hutang lah, senang. Okey, nombor 3. 5. Awak darab. Okey, kalau macam ni pun sama ni. Kan tadi kita ada 1 je dekat nombor dekat dalam kurungan kan. Negatif 2 darab 3. Tengok daripada sini. Ni kita darab dengan 1 je darab masuk. Yang ni kita ada 2. Kalau macam ni pun samalah. Kita kena darab masuk. 5. Okey, awak gantikan dulu 5. 2. H awak dapat 4. Dibagi 4. Tolak K. K tu negatif 1. Okey, tutup kurungan. Yang ni buat besar sikit lah. Kat dalam ni tak apa, kecil. Ni besar sikit. Bagi nampak dia ni pasangan dia besar. Buka kurungan, tutup kurungan. Kemudian. Okey, kalau ikutkan sebenarnya kita ada teknik yang 5 ni awak darab dengan yang ni. Lepas tu 5 ni awak darab dengan yang ni. Tapi boleh juga buat cara
Alamak, tak buka mic rupanya pula. Okey, yang ni -2 kuasa 2 tolak 2. 3 dengan -2 ni semua ni darab. Semua ni darab. -2, darab 3, darab -2. Lepas tu baru tambah 5. Lepas tu kiralah 4. Yang ni dapat 4. Yang ni 2 darab 3 darab 2. 2 darab 3, 6. 6 darab 2, 12. Tambah 5. Negatif darab negatif, so positif. Okey, 4 tambah 12 tambah 5, 21. Okey. So, apa-apa dalam matematik, kita kena cepat sifir. Kena cepat tambah tolak. Sifir kena ingat. Kalau tak, saya ajar, awak tak tahu. Saya dah dapat dah 2 darab 3, 6, 6 darab 2, 12. Tapi awak tak tahu kat mana lagi. So, tak bolehlah, kena ingat sifir lah. Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Semua faham? Okey, seterusnya nombor 5. 8 RT tambah 15 per S tolak 3. 8 R, so 2. T, 1/4. Tambah 15 per S. S tu -5. Tolak 3. So, 8 darab 2 darab 1/4. 8 darab 2, 16. Okey, 16. Macam yang tadi, 16/1 kan. So, 16 boleh bahagi dengan 4. 16 bahagi 4 dapat 4. Tambah dengan ni, 15 bahagi -5. 15 bahagi 5, 3 kan. So, positif bahagi negatif. Okey, positif, negatif. So, negatif positif, negatif. Beza simbol, so negatif. Tolak 3. Okey, yang ni macam mana? Ni darab ni, tambah darab negatif. Tambah jumpa negatif. Tambah jumpa tolak. So, tolaklah. 4 tolak 3 tolak 3. 4 tolak 3 tolak 3. 4 tolak 3, 1. 1 tolak 3, macam mana? Ada duit RM4. Bayar, bagi duit ke orang RM3. Ataupun, okey, jap. Ada duit RM4. Lepas tu, beli air RM3. Beli lagi satu, RM3. Jadi macam mana tu? Cukup ke tak duitnya? Tak cukup kan? RM4. Tak cukup berapa? Hutang dah tu, dah jadi hutang dah. Beli air RM6, duit ada RM4, dah jadi hutang pula. Hutang berapa? -2. Hutang RM2 kan? Tak cukup RM2. Hutang RM2. Okey. Okey. Selesai. Kita cuba buat soalan dalam buku fokus. Okey, cuba buat jawab soalan 6 dalam praktis formatif 5.1. Muka surat berapa? Siapa boleh bagi tahu muka surat berapa? Praktis formatif 5.1.
Okey, muka surat 70. Nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6 awak cuba buat sekarang. Tulis satu ungkapan algebra. Tolong buat sekarang, lepas tu hantar ya. Saya tunggu.
Ada soalan boleh tanya ya. Okey, yang dah hantar boleh rehat sekejap, yang tak hantar tu sila hantar. Kalau tak boleh buat, tanya. Tanya tak faham dekat mana, buka mic tu, buka kamera tu.
Amirul Hakimi, Anas Rayyan, Jasmine Hana, Sarah Khairina, Iman Raisha, Bukhari Aiman. Okey, boleh hantar ya. Hanif Wafiq, Alif Firdaus. Oh, Andrew tak ada hari ni. Sarah Karina dengan Jasmine Hana ada dalam kelas ke? Okey, baik. Nombor 6 ni saya bincangkan. Pastikan dapat samalah yang belum hantar tu. Okey, yang dah hantar saya dah semak. Kebanyakan yang hantar tu okey dah dapat jawapan lah. Betul lah. Okey, soalan nombor 6. Puan Siti Khadijah telah membeli X kilogram ayam dengan harga RM8 sekilogram. So, dia ada harga ayam RM8 satu kilo. Okey, 1 kilo. Satu ayam. Okey, betul lah. 1 kilogram ayam RM8 kan? Ayam. Jadi, kalau 8 kilo, X kilogram, kita tak tahu berapa tapi kita tahu dia adalah X kilogram. X kilogram. So, dia jadi darablah 8X. RM8X. Baru kita boleh tahu. Jumlah harga dia adalah 8X. Dan untuk daging 1 kilogram harga dia 22. So kalau Y kilogram daging dia jadi berapa? 22Y lah kan? Harga dia jadi 22Y. 1 kilogram 22. Ada dia beli Y kilogram. Tak tahu berapa kilo lah Y. So 22 darab dengan Y. Jadi 22Y. Okey. So kita ada ayam 8X harga ayam dan harga daging kita ada 22Y. Ni pastikan tulis betul Ada yang tulis 2Y lah, ada yang tulis X sahaja tambah 22Y lah. Tengok balik buku tu. Okey, 8X tambah 22Y ni, so itulah jawapan untuk A. Tulis satu ungkapan algebra untuk mewakili jumlah bayaran. Jumlah bayaran Puan Siti Khadijah. Jumlah bayaran ialah dia bayar harga ayam dan bayar harga daging. Tambah dua tu lah.
Okey, untuk soalan B, jika X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Jadi, X adalah 5, kita gantikan. Y adalah 2. Kita gantikan 22 darab 2. Okey, 8 darab 5, 40. 22 darab 2, 44. 80 tambah 44, 84. Okey. So, jumlah bayaran Puan Siti Khadijah ialah RM84. Okey, pergi balik kepada awal tadi. Okey, contoh nombor 7. Seorang pengurus kedai cermin mata membuat analisis tentang jualan kanta lekak di kedainya pada suatu hari tertentu. Dia mendapati bahawa 2/5 daripada pelanggan dewasa membeli kanta lekak. Manakala, nampak tak? 2/5 daripada pelanggan dewasa. Okey. 2/5 daripada pelanggan dewasa membeli kanta lekak. 14 orang pelanggan remaja tidak membeli. Berdasarkan sentensi di atas, tulis ungkapan algebra untuk mewakili jumlah pelanggan yang membeli. Okey. Jumlah pelanggan yang membeli. So, pelanggan dia ada pelanggan dewasa dan pelanggan remaja lah. Okey, untuk pelanggan dewasa, dia nak beli kan? Soalan kat sini membeli. So, kalau yang membeli ni 2/5 daripada pelanggan dewasa beli. So, 2/5 daripada pelanggan dewasa. Okey, pelanggan dewasa ialah apa? Tak tahu kan? Letaklah sebagai X. Letak sebagai X. Macam soalan ni dia kata X bilangan pelanggan dewasa. Lepas tu, letak sebagai X. Kiranya kalau awak nampak perkataan daripada, maksudnya dia darab. 2/5 awak darab dengan 2/5 awak darab dengan pelanggan dewasa. 2/5 daripada tu maksud dia darab. Darab dengan pelanggan dewasa. Apa? Katakanlah pelanggan dewasa ialah X. Manakala 14 orang pelanggan remaja tidak membeli kanta lekak. Okey, so berapa orang yang beli? Jadi yang kat sini, berapa orang yang beli tak tahu. Jumlah pelanggan remaja pun tak tahu kan. Okey, jumlah pelanggan remaja, jumlah pelanggan remaja kita letak sebagai Y. Yang tadi jumlah pelanggan dewasa saya letak sebagai X. Okey. So 2/5 ni darab dengan pelanggan dewasa X. Dan jumlah pelanggan remaja Y. Lepas tu yang apa tak beli kanta lekak 14. So dia nak yang pakai, yang beli. Yang beli kena tolak lah kan. Okay, so soalan A dia nak jumlah pelanggan yang membeli. So pelanggan dewasa 2/5 darab X buat kurungan lah. Ataupun tak perlu kurungan, maksudnya darab terus.
2 dengan X. 2 darab X. Lepas tu, jumlah. Okey, tambah dengan Y tolak 14. Macam ni. So, 2X per 5 tambah Y tolak 14 lah. So, dapat ungkapan dia. Soalan A. Soalan B, terdapat 25 orang pelanggan dewasa dan 27 orang pelanggan remaja pada hari tersebut. Berapakah bilangan kantar lengkap yang dijual jika setiap orang pelanggan membeli 2 kotak kantar lengkap? 25 orang pelanggan dewasa. 27 remaja. Okey. So nampak tak 25 orang pelanggan dewasa. Dia dah bagi tahu dah jumlah pelanggan dewasa. Tadi kita letak sebagai X kan tadi. Ni yang first tadi kita letak sebagai X. So yang ni dia bagi nilai 25. So X tu adalah 25 lah. Dan 27 tu pelanggan remaja. Jadi Y ialah pelanggan remaja. 27. Berapakah bilangan kantar lengkap yang dijual? Jika setiap orang pelanggan membeli 2 kotak kantar lengkap. Okey. Jika setiap orang membeli 2 kotak kantar lengkap. Okey. Sekarang ni kita ganti X, kita ganti Y. X tu 25. Y 27. Jadi yang tu kita dapat tadi ungkapan algebra yang kita tulis itu untuk jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan yang membeli kantar lengkap. So seorang pelanggan satu kantar lengkap lah kan. Tapi dia nak satu pelanggan 2 kotak kantar lengkap. Jadi awak kena darab dengan 2. Semua tu darab dengan 2. B, soalan B. Okey, soalan B tu 2X tu awak ganti 2 darab 25 per 5 tambah Y tu 27 tolak 14. Okey, so selesaikan yang ni. 50 per 5 10 tambah 27 tolak 14. So masukkan dalam kalkulator. Dapat dalam 23. Awak dapat 23 orang. Yang ni adalah 23 pelanggan. Sebab tadi dia kata soalan A jumlah pelanggan. Ungkapan algebra untuk mewakili jumlah pelanggan. Jadi bila kita buat operasi ni gantikan X dan Y, itu kita dapat jumlah pelanggan lah. Okey, sekarang ni soalan B. Berapakah bilangan kata lengkap jika seorang pelanggan beli 2? Yang ni 23 pelanggan. So kalau 23 pelanggan, seorang beli 2, kita darab dengan 2 lah. So dapat 46 kanta lengkap. Kalau seorang beli 1 dapat 23 je, 23 kata. Tapi seorang beli 2. So darab dengan 2. Jelas itu. Okey. Okay, get ready. Kita nak masuk yang penting, sebutan. Kabur lagi kan? Sekejap.
Kita tunggu dia jelas sikit. Bolehlah. Okey. Sebutan dalam suatu ungkapan algebra ialah suatu nombor atau satu pemboleh ubah. Tadi kita dah tengok dah kan sebutan algebra. Okey, macam tadi saya kata sebutan algebra sama ada nombor sahaja atau huruf sahaja atau gabungan dua-dua. Gabungan dua-dua. Okey. So dalam ungkapan algebra pula, ingat ungkapan algebra tu dia boleh jadi satu sebutan ataupun boleh jadi dua sebutan atau lebih. Satu pun boleh atau dua atau lebih pun boleh. Tak kisahlah. Dan dia digabungkan, kalau dua atau lebih tu maksudnya akan ada tambah dan tolak lah. Tambah atau tolak. Okey, dalam ungkapan algebra contoh soalan yang ni. 6M tolak XY tambah 2. Ni ungkapan algebra ni. Kita ada 6M tolak XY tambah 2. Semua ni, yang first ni sebutan, ni sebutan, ni sebutan. So sekarang ni, dia ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Okay, ada 3 sebutan kat situ. Kan 6M tolak XY tambah 2. So ada 3 sebutan lah tu. 6M1, negatif XY1. Okey, tambah 2, 1. So ada 3 sebutan. Jadi kalau dia nak sebutan, keluarkan sebutan. Okey, keluarkan sebutan yang ada. Yang terdapat dalam ungkapan algebra di atas. Okey, so kita keluarkan dia. Jangan ambil operasi. Sebutan ialah 6M, XY dan 2. Sini ada tolak, jangan ambil. Sini ada tambah, jangan ambil. Itu sebutan. Sebutan jangan ambil, tambah tolak. Okey, contoh yang ni, contoh 8. Kenal pasti semua sebutan algebra dalam setiap algebra yang berikut. Yang first, 8X tambah 7Y. Dia tak nak hilang kabur dia. 8X tambah 7Y. So, saya tulis dekat sini. So, kita hanya ambil nombor sahaja. Ambil nombor saja 8X dan satu lagi 7Y. Memanglah kita bahagi ada 2 lah kan. So sebutan dia kat sini 8X, 7Y. Ada 2 lah. Kalau B, okey B 4MN tolak M per 9 tambah 6. So sebutan yang ada ialah 4MN, M per 9 dan 6. Jangan ambil simbol operasi dia. Kalau sebutan lah, pasti ingat sebutan jangan ambil operasi. Okey, sebutan. Jangan ambil operasi. Okey, yang C
CX kuasa 2 tolak 7X tambah Y tolak 0.5. So, sebutan algebra yang ada kat sini, X kuasa 2, 7X, Y, dan satu lagi 0.5. Okey, ada 4 lah. X kuasa 2, 7X, tambah Y, satu lagi 0.5. Okey, faham dekat situ? Hmm. Okey, dah kenal sebutan, pergi balik dekat sini, kita tengok macam mana nak tahu perkali. Okey, perkali. Okey, perkali kita ada sebutan algebra 2PQ. Contohlah sebutan algebra 2PQ. So, 2PQ ni adalah 2 kan 2 darab P darab Q lah. 2PQ tu maksudnya 2 darab P darab Q. Jadi kalau nyatakan perkali bagi 2. Okey, nyatakan perkali bagi 2. So, jawapan dia ialah PQ. PQ. Sebab 2 darab PQ, kita dapat 2PQ. Kalau, okey, nyatakan perkali bagi 2Q. So, 2P. Macam tu. Faham tak? Dia macam ni. 2 darab P darab Q. So, 2 ni ialah perkali bagi PQ. Lepas tu, P ialah perkali bagi 2Q. Kalau Q ialah perkali bagi 2P. Okey, lepas tu 2P ialah perkali bagi Q. 2PQ. 2Q ialah perkali bagi 2Q bagi P lah. Lagi apa lagi? PQ, boleh kan? PQ ialah perkali bagi 2. Maksudnya benda tu 2 darab PQ, kita dapat balik 2PQ. P darab 2Q dapat balik yang ni. Q darab 2P dapat balik yang ni. 2P darab Q dapat 2PQ. 2Q darab P 2PQ. Sama Lepas tu, okey. Ada lagi. 2PQ ialah perkali bagi berapa? Bagi 1. 2PQ kan darab 1 dapat 2PQ balik. Kalau 1 ialah perkali bagi 2PQ, dapatlah 2PQ juga kan? Maksudnya darab tu dapat tu jawapan dia balik. Faham tak? Okey, di sini 2PQ kan. Yang first ni 2PQ. 2PQ, so 2 darab PQ. So kalau perkali 2, pembalik ubah dia PQ. So samalah. Ni banyak lagi boleh kira. So 5R kuasa 2 ST. So kalau 5R RST. Okey. Saya tunjuklah. 5R kuasa 2 ST.
So, kalau 5. 5 berkali bagi apa? R kuasa 2 ST. Ha. R. Okay. R berkali bagi 5 RST. Sebab R dekat sini ada 2 tau. Sini R dia ada 2. R kuasa 2. So, kalau kita dah ada kat sini R, sini pun kena ada R lagi 1. Supaya R darab R kat sini. So, dia jadi R kuasa 2. R darab R, dia jadi R kuasa 2. So, samalah. Dapat balik. Okey, kalau sini S, ataupun sini R kuasa 2. So, jadi 5 ST. Ha. Kalau sini S, dia jadi 5 R kuasa 2 T. Kalau sini T, 5 RS kuasa 2. Sorry. 5 R kuasa 2 S. Ataupun sini 5 R. So, dia lagi tinggal 5 R. Keluarkan 5, keluarkan R. So, lagi RST lah. Ataupun, okey, 5 RS. Okey, dia keluarkan 5, keluarkan R1, keluarkan S. So, tinggal R dan T sahaja. Kan? Kalau dia keluarkan 5 ST. Contoh, 5 ST. So, apa tinggal? 5 keluarkan, R dia tak keluarkan. So, R kuasa 2, R kuasa 2 je lah. Okey, boleh faham tak? Okey, good. Alhamdulillah. Contoh 9. Okey, contoh 9. Dalam sebutan algebra, negatif XY per 5. Negatif XY per 5. Okay, so dia nak nyatakan perkali bagi XY. Perkali dia. So, kalau perkali, tinggal apa? Tinggal tinggal negatif dan per 5 kan? So, dia jadi negatif 1 per 5 lah. Negatif 1 per 5. So, bila negatif 1 per 5 darab XY, dapatlah yang tu balik. P, Y. Y je. So, kalau Y sahaja, dia keluarkan Y. So, dia tinggal negatif X per 5. Okay, C. Dia keluarkan X. Keluarkan X tinggal negatif Y per 5. Okay, boleh? Okay, awak dah kenal sebutan. So, okay, saya tak nak masuk lagi sebutan serupa dan sebutan tidak serupa ni. Nanti kita akan masuk. Okay, kalau kita tengok contoh 10 dulu. Diberi 0.7. Okay, dia bagi 0.7 K kuasa 2 kan? K kuasa 2 H. Betul tak? Lepas tu soalan yang pertama
KH. Okey. So, soalan pertama KH. Nyatakan perkali bagi sebutan algebra KH. So, perkali bagi KH ialah apa? Perkali bagi KH. So, K dah keluarkan 1. H dah keluarkan. So, dia tinggal 0.7 K. K je lah. Tinggal 0.7 K. K dah keluarkan 1, tinggal lagi 1. Okey, so B 0.7 H. 0.7 H. So dia tinggal 0.7 dah bawa keluar, H dah bawa keluar, tinggal K kuasa 2. Dan soalan C 0.7 K kuasa 2. 0.7 K kuasa 2 dah bawa keluar. So tinggal H sahaja. Alright, boleh? Okay. Okay, pergi kepada praktis formatif. Okay, so sekarang ni saya nak nombor 8. Nyatakan sebutan nombor 8. Awak buat nombor 8 tu. Okay, kalau tak kalau tak jelas kat sini boleh refer buku. Nombor 8 yang ni buat dan hantar. Lepas tu nombor 9. Nombor 9. Okay, nombor 9 ni nombor 9 sebagai homework. Okay, nombor 9 homework. Nombor 8 buat sekarang.